tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Keajaiban rezeki, Allah beri rezeki. Benda yang tak sangka dia boleh ada. Dan tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Keajaiban rezeki, Allah beri rezeki. Benda yang tak sangka dia boleh ada. Orang Melayu suka ni. Bukannya orang Melayu, orang mana pun suka tambah rezeki. Tak gitu. Ustaz minum dulu. Apa amalan untuk murah rezeki? Rezeki memang nak suruh murah. Allah ni suruh kita ibadat pada dia. Dia tak minta pada kita beri makan pada dia. Allah ni Ar-Razzaq dzu quwwatin matin. Dia adalah pemberi rezeki yang mempunyai segala kekuatan yang teguh. Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad 4 perkara tajlibur rizq. 4 perkara yang akan menyebabkan rezeki datang. Kerja tu satu hal lah. Ni cerita kena pergi kerja, itu tak apalah, itu semua faham. Kalau duduk tunggu rezeki mai dia. Tapi setelah kita bekerja dan semua melalui kehidupan kerana Allah suruh kita kerja, apakah amalan yang menambahkan rezeki? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, arba'atun tajlibur rizq. 4 perkara yang menarik rezeki. Bukan menarik, yang membawa kepadanya rezeki. Yang pertama kata dia, qiyamul lail. Kedua, wa kathratul istighfar. Ketiga, wa ta'ahudus sadaqat. Wa ta'ahudus sadaqah. Yang ketiga ialah senantiasa bersedekah. Yang keempat, az-zikru awalin nahar wa akhirih. Zikir pada awal siang dan pada penghujung hari. Maksud pada awal hari dan pada penghujung hari. Saya sebut apa tadi? 4 perkara. Yang pertama, qiyamul lail. Buat qiyamul lail setengah jam, kalau boleh sejam sebelum subuh bangun salat. Waktu itu Allah, mana hamba-hambaku yang meminta aku nak bagi. Syaraful mukmin qiyamul lail, kemuliaan orang mukmin qiyamul lail. Pada wajah orang qiyamul lail itu ada nur. Sebab itu sebahagian orang kita tengok wajahnya wajah orang saleh, ada izzah pada wajah. Manusia pun macam tu. Dan soal salat atau salat, orang tu bila dulu dia tak solat, tak tengok, kemudian dia solat, ada perubahan. Dia macam tu dah, kalau hitam-hitam tu lah juga, tapi ada nur pada wajahnya. Qiyamul lail, minta pada Allah rezeki. Allah berikan rezeki. Setengah orang tu dia tak faham konsep. Dia ingat Tuhan ni macam dia nak, macam orang apa, dia order makan, dek mesti ni kopi ais 2. Tu style Malaysia kan. Saya duduk di UK, Mak Saleh ni dia tak apa, tang tu bagus dia kadang-kadang dia main, dia sembang lu dengan dia tu, how are you today. Kita ingat dia kenal. Dia kata bukan, dia bukan robot. Baru dia tanya ada apa, cakap kita adik lambat dah mesti ni. Itu style kita. Tapi tak apa, kita mesti ni kopi ais 2. Kita tak ada ubudiyah kita pada Allah. Ya Allah bagi rezeki pada aku. 2 hari dah minta tak main-main ni rezeki. Dia ingat macam tu Tuhan. Dia ingat Allah macam tu. Dan dia minta seolah-olah dia bagi order ke Allah. Dia bagi arahan kepada Allah. Seolah-olah dia bagi arahan pada Allah. Ini tak betul. Sebab tu kita ud'u rabbakum tadarruan
wa khufya. Seru Tuhan kamu, minta pada dia dalam keadaan rendah diri dan dalam keadaan merendah diri dan memperlahankan solat. Kena tadarru' dan khufyah. Sebab itu bangun qiyamul lail, ketika itu jiwa kita tenang, rendah diri, bukan orang tengok, sujud lama-lama pada Allah, minta hajat, dia bagi rezeki. Kedua apa tadi? Al-istighfar. Banyak istighfar. Istighfar dalam erti kata memang nak minta ampun pada Allah. Sehingga orang ni kita habaq suruh istighfar banyak rezeki, berapa banyak ada tu? Dia kek tanya. Kalau kita habaq kat dia, Nabi tak habaq banyak, Nabi suruh banyakkan istighfar. Kalau kita habaq kat dia 700, dia pun pergi cari 700. Tak ada 700 ni. Dia seolah-olah diingat macam jampi. Istighfar maksud mohon ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun padamu. Kadang-kadang satu istighfar itu lebih bermakna daripada 100 istighfar yang tak ada rasa apa, yang tidak ada kerendahan diri kepada Allah. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata pada mereka, minta ampun pada Tuhanmu, dia pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kamu istighfar, Allah hantar langit turun hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan membanyakkan untuk kamu harta dan anak bina. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia akan menjadikan pada kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ramai orang yang dia rasa betul ke ni, nak try. Tuhan bukan tempat kita try. Istighfar dengan ikhlas kepadanya, dan tuan-tuan akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Keajaiban rezeki, Allah beri rezeki. Benda yang tak sangka dia boleh ada. Sebab tu bila kita tawakal pada Allah, kita akan kata insya-Allah pada satu orang, saya boleh buat. Insya-Allah saya boleh beli. Duit tak ada tapi janji. Pasal apa? Tempat kita tawakal kuat. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Semua orang kadang-kadang dia tak dapat nikmat istighfar. Astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, bila duk berlagu kan. Bukan saya kata tak boleh bernasyid, tapi istighfar dengan rendah diri kepada Allah. Kemudian wa ta'ahudis sadaqah, selalu bersedekah. Sedekah macam mana? Duit minta banyak, ente sedekah dengan kadar kita. RM1 bagi. Sedekah pada orang yang memerlukan, orang miskin. Dan tengok orang susah tepi jalan, kita berhenti, kita bagi dah. Dia berheran siapa bagi dah. Kadang-kadang bukan senang nak jumpa orang. Dan kita jumpa orang susah, isu nak pergi cari balik tak ada dah. Bagi dah. Kita bagi ya, Allah akan ganti. Pagi-pagi malaikat doa kepada orang yang munfiq supaya an yaj'alahu salafan, Allah bagi ganti pada dia. Yang kedekut tutup. Setengah orang dia takut sangatlah RM2 dalam poket dia tu, nak bagi pada orang miskin. Tengok orang tu zahir miskin, zahirnya miskin kita bagi. Betul kan miskin ni, entah-entah di rumah ada, dia zahir dia miskin, dia tipu kita, dia dengan Allah Ta'ala, dia suka kita bagi. Tak miskin pun kita akan bagi RM2 tu. Tapi kalau kita bagi lillahi ta'ala, tak ada masalah. Saya, orang lain pun mungkin melalui pengalaman yang sama. Pernah orang tipu ya, orang tahan kereta atas Jabatan Pulau Pinang, kita ingat dia miskin sungguh. Kesian bawa dia apa semua. Lepas tu apa ada kita bagi kat dia, pergi
ni jumpa kawan ni tau. Cerita Allah, dia kata aku kenalah minggu lepas. Macam tu juga cerita dia. Kereta pi bus stand dia hilang, tapi kita kata rugi, tak rugi. Masa kita beri kita dengan penuh sangkaan dia miskin, lillahi ta'ala kita tolong. Kita tak tahu yang ghaib. Allah tak kata hang bagi sedekah saja pasal hang dah silap. Nah. Lillahi ta'ala kita bagi kepada dia kerana di atas sangkaan kita. Dia tipu dia dengan Allah. Dia ambil duit tu, tangki pahala kita dapat, tapi dia kena berjawab dengan Allah kerana dia tipu kita. Kemudian yang keempat apa? Bak rezeki ni orang ingat lah. Zikir pada awal hari dan pada akhir hari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang subuh tu zikir. Kalaupun tak sempat kita pergi kerja, baca wirid-wirid Nabi. Baca Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta kebaikan pada hari ini. Pas salat baca ayat kursi, kita baca ayat kursi. Ayat kursi, kita baca ayat kursi. Baca wirid-wirid Nabi. Jangan pergi beli buku senjata tok lebay apa, jangan. Pergi beli Husnul Muslim, perisai Muslim itu yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Tengok apa zikir-zikir Nabi SAW pagi dan petang. Baca. InsyaAllah Allah mudahkan rezeki untuk kita. Rezeki mudah main ni bukan duk tunggu kau ada siapa-siapa nak bubuh lain akaun aku tau. Allah memberikan rezeki dengan berbagai-bagai cara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada kita semua rezeki